Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimati Ustaz Reza selaku moderator ataupun rakan bicara kita pada malam ini, pihak pengurusan Global Ihsan, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 1 Rabiul Akhir 1446 bersamaan dengan 4 hari bulan Oktober 2024. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Rukun Iman. Kitab nama dia Rukun Iman. Jadi tuan-tuan yang belum ada kitab boleh cari. Yang sudah ada kitab boleh buka sambungan kita Rukun Iman yang kedua. Rukun Iman yang kedua, beriman dengan adanya malaikat. Muka surat 42. Rukun iman yang kedua, beriman dengan adanya malaikat. Ini pentingnya kita beriman ni. Dalam mukaddimah dulu ana ada cerita kepada para jemaah sekalian bahawa rukun iman semua perkara gaib. Dia panggil al-yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara yang gaib. Daripada semua kita tak nampak. Kecuali Al-Quran kita nampak, dan Rasul pun kita tak jumpa. Jadi Al-Quran ada di tangan, mushaf ada di tangan kita, tapi penurunan mushaf kita tak tengok. Cuma kita sebagai orang, nama dia pun beriman. Beriman makna orang yang percaya, orang yang yakin, orang yang yakin dan percaya dengan apa yang telah disampaikan kepada kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil iman mutlak. Iman betul-betul yang jitu, kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bila sebut tentang malaikat, kita akan belajar pada kali ini tentang malaikat. Penting ni malaikat ni, macam mana kita nak kenal. Tuan-tuan boleh tengok dalam tak tahu apa siri kita ni. Kita akan bincang tentang apa makna malaikat. Kemudian kedudukan beriman dengan malaikat. Malaikat secara umum, secara terperinci ada belaka dalam ni. InsyaAllah mungkin 2-3 siri baru kita khatam malaikat ni. Biiznillah azza wa jalla. Tapi ana ambil pendekatan tidak terlalu panjang huraian dia, sebab buku ni ringkas. Kalau kita nak panjang, kita baca kitab Rukun Iman yang besar lalu lah. Contohnya Syekh Al-Ashqar, contohnya dia ada kitab 1 jilid, satu rukun. Beriman kepada malaikat satu je, 1 jilid. Itu puas hati kalau nak ngaji. Ni semua 6 duduk dalam buku ni. Besar ke ni? Ini ya dia punya saiz kecil. Tapi insya-Allah lengkap. Sebagai seorang beriman, kalau kita belajar buku ni, biiznillah azza memadai. Walaupun tak ada cerita falsafah yang pelik-pelik, tak ada cerita tu, kita kata tak perlu. Baiklah para jemaah sekalian, alhamdulillah, pengertian definisi beriman dengan malaikat tu apa? Beriman dengan malaikat ialah i'tiqad. Sekali-sekala dia bunyi arak ni, kitab ni, tuan-tuan kena tanda, kena ada pensel tulis. I'tiqad maknanya simpulan kepercayaan dalam hati. Itu nama dia i'tiqad. Dengan sepenuh keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang dijadikan daripada cahaya. Malaikat mari daripada cahaya. Orang lain mari daripada, kalau manusia tak. Manusia mari daripada mana? Mari daripada ibu bapa, mak ayah. Kecuali Nabi Isa, ada ibu tak ada ayah. Yang telah ditentukan untuk melakukan ketaatan. Malaikat ni Allah Ta'ala cipta dia khas untuk taatnya. Dia tak ada maksiat. Tidak melakukan sebarang maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla. Tak ada maksiat.
dan melaksanakan semua arahan yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Mereka sentiasa bertasbih kepada Allah malam dan siang dengan tidak pernah berasa jemu. Tidak diketahui berapa bilangan mereka kecuali Allah. Berapa bilangan mereka? Allahu alam. Itu jawapan yang paling tepat. Berapa bilangan mereka? Allahu alam. Allah Taala yang mengetahui, kita tak tahu. Eh, ada kan dalam buku Fardhu Ain itu 10 malaikat? Jibril, Mikail, Israfil, termasuk juga Israel. Nama Israel nanti kita bincang nanti bila sampai tempat dia. Israfil, apa ni? Malik. Jadi itu dipanggil ketua malaikat, ketua eksekutif malaikat yang diberi tugas menjaga bahagian tertentu. Kemudian ada pun pecahan malaikat terlalu ramai. Terlalu ramai. Uh, Allah telah tetap menetapkan ke atas mereka tugas dan tanggungjawab yang bermacam-macam. Tugas dia banyak. Mereka tak pernah derhaka kepada Allah Ta'ala menjalankan tugas dengan yang begitu baik, dengan begitu sempurna. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah. Tengok. Tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhirat dan para malaikat. Panjang lagi ayat ni, tapi kita break sekat malaikat sebab tajuk kita nak cari dalil beriman dengan malaikat. Dalam ayat lain, surah Al-Baqarah 285 yang kita baca di akhir surah Al-Baqarah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Tak ada beza. Itu dari bab rasul. Kalau bab malaikat, kita terima semua malaikat yang ada. Sama ada kita tahu nama dia ke tak tahu. Walaupun kita tak pernah tengok pun malaikat, tapi kita yakin bahawa malaikat itu ada. Tersebut dalam hadis Jibril yang panjang. Jibril sendiri mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Mal iman. Jibril datang bertemu menyerupai manusia. Kita ingat kan? Kata dalam hadis tu, mari seorang laki-laki syadidul bayad, putih melepak. Orang panggil putih melepak ke? Putih. Putih sungguh lah putih. Putih. Rambut dia pula sawat, syadidus sawat. Maknanya hitam rambut dia tu. Tak ada uban macam kita ni. Kita ni dah campur-campur dah ni. Ada warna-warni dah ni. Tanda-tanda ketuaan sudah muncul. Nak lari tak boleh dah tu. Dia mari belaga lutut dia dengan lutut Nabi. Ini di antara adab belajar. Jangan duduk jauh dengan guru. Kita hari ni, Masya Allah, Tabarakallah. Anak buat gurau-gurau lah tuan-tuan. Selagi ada di mana ada tiang, di situ ada orang. Nah, kalau di masjid lah, di mana ada tiang, di situ ada orang. Maknanya, walaupun tiang ujung masjid tu, ada je manusia kat situ. Kita kata, Masya Allah, Tabarakallah. Di mana ada tiang, di situ ada orang. Allahul Musta'an. Ini kata apa? Kemudian, datangnya lagi, dia bertanya. Di antara soalan, kita tak baca semualah sebab kita nak ambil tajuk kita je. Tak kata malaikat, mal iman, apakah itu iman? Maka Nabi SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Hadis ni hadis yang lengkap 6 rukun iman. Kalau ayat Quran atau hadis lain, Allah Ta'ala sebut sebahagiannya, sebahagian lain duduk di ayat lain. Tapi hadis ni, hadis Jibril ni, Masya Allah, hadis yang lengkap. Bilangan rukun iman 6. Maksudnya hendaklah engkau beriman dengan Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat serta qadar untung baik dan buruk. Ini kita akan pecahlah satu-satu. Beriman dengan Allah kita dah bincang. Alhamdulillah sudah tamat pada siri yang lepas.
Hari ini kita masuk rukun iman yang kedua, beriman dengan malaikat. Ingat beriman dengan para malaikat. Hadis ini riwayat Imam Muslim, rawahu Muslim, hadis sahih alhamdulillah. Kedudukan beriman kepada malaikat di sisi agama serta hukumnya. Macam mana? Kita sebagai orang Islam boleh tak kita tak nak beriman dengan malaikat? Atau saya nak beriman sebahagian lah, sebahagian lagi okey lah, tak maulah. Contohlah kita kata ini. Orang tu kata, bukan kita. Kita tak kata kita beriman dengan semua. Nah, beriman kepada malaikat ialah rukun kedua daripada rukun iman yang 6. Kamu jangan ada main-main. Beriman pada malaikat adalah beriman kepada rukun iman yang kedua daripada 6. Dalam matematik akidah, 6 tolak 1, kosong. Ingat molek. Dalam matematik hisap, kira-kira 6 tolak 1, 5 kan? Tapi dalam bab akidah, 6 tolak 1 berapa? Kosong. 6 tolak 1, kosong. Allahu Akbar. Jangan gurau. Tidak sah dan tidak diterima iman seorang hamba itu melainkan beriman dengan adanya malaikat. Kalau dia kata aku tak percaya malaikat sebab tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Macam mana kita nak percaya benda tak pernah tengok? Orang itu tidak beriman. Orang itu dikira tidak beriman. Para ulama telah berijma'. Pada jemaah sekalian, bila kita baca kitab syariah, dia ada dua. Satu dia panggil ijma', satu lagi ittifaq. Ijma' lebih tinggi. Biasanya ijma' ni sepakat ulama satu dunia tu mengatakan demikian. Tapi kalau ittifaq, kita boleh pecah. Ittifaq ulama Syafi'i. Kita kata ittafaqa ulama'una. Telah sepakat ittifaq ulama kita. Mazhab Syafi'i. Ittafaqa ulama al-Asy'ariyah contohnya. Ulama-ulama aliran Asy'ariyah sepakat. Ittafaqal Mu'tazilah. Jadi dia boleh ittifaq dalam kelompok tertentu. Tapi kalau ijma', kita kena ijma' maknanya dalam kelompok Islam lah. Kelompok lain kita tak pakai dah dia tu. Dalam kelompok Islam, mana ijma' tu tinggi. Sebab itulah dalam undang-undang Islam, para pelajar tanda. Yang tertinggi sekali Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas. Dia ada 4 ni tonggak perundangan Islam. Kena ada situ. Jadi ijma' ni tinggi. Para ulama telah ijma'. Mana ijma' ni setuju semua, sepakat semua. Tentang kewajipan beriman dengan para malaikat. Kena beriman dengan malaikat. Maka sesiapa yang mengingkari kewujudan mereka, atau sebahagian daripada mereka, seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala, hukumnya adalah kafir. Kerana bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama'. Jadi kita kufur lah kan. Sebab walaupun dia tolak satu rukun iman, tapi sebagaimana kita kata matematik akidah ni lain. Matematik akidah tolak satu, kosong. Matematik apa ni, hisap tolak 1, 5 kan. 6 tolak 1, 5. Matematik akidah 6 tolak 1, kosong. 6 tolak 2, kosong. 6 tolak berapa pun kosong. Firmanullah Ta'ala, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Sesiapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, juga kufur pada hari akhirat, maka sungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Maknanya jarak sesat ni bukan dekat. Kalau dekat boleh U-turn. Kalau sesat jauh ni, kena mula pengembaraan baru lah. Dia panggil syaddur rihal. Kena mula pengembaraan baru. Bukannya boleh main-main. Itu dia panggil bahayanya kita, para pelajar sekalian. Surah An-Nisa ayat 136. Maka beriman kepada malaikat terbahagi kepada 2 cara, 2 kategori, iaitu dia panggil iman ijmali. Pelajar-pelajar kita ni belajar bahasa Arab kan. Kena belajar-belajarlah menulis imla', menulis khat.
Yang pertama dia panggil iman ijmali secara umum. Secara umum apa yang kita kena tahu. Yang kedua iman tafsili secara detail. Iman tafsili secara detail. Nah, itu dia panggil kena tahu. Baik. Kita akan mula pengembaraan kita bersama malaikat dengan iman ijmali. Iman secara umum. Iman secara umum. Apa dia iman secara umum? Yang pertama, mengetahui kewujudan malaikat mereka. Kita kena yakin beriman malaikat ada. Ya, ada. Kalau kita tanya malaikat ada, ada. Mu aja tengok, tak tengok, tapi yakin ada. Itu kita kena letak keyakinan yang full yakin. Tak boleh nak main orang panggil jangan gogek. Bahasa Kelantan deh. Jangan bergogek maknanya jangan goyah. Jangan goyah. Tak apa. Ada jemaah ni dia kata, Ustaz cakap Kelantan. Hamba kalau cakap Kelantan pun hamba terjemah ke bahasa Malaysia. Jangan bimbang. Kalau saya lupa terjemah, Ustaz Reza tu lah terjemah. Dia besar Kelantan Reza tu. Nah, reti lah. Jumpa budu juga dia pun. Jadi dia panggil gogek ni maknanya tidak goyah. Tidak goyah. Jadi kena kena ada bahasa kita tu baru menarik. Hmm. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan untuk beribadat kepada Allah semata-mata. Malaikat ni Allah cipta untuk ibadat semata-mata. Ha. Uh, Kewujudan mereka adalah hakiki. Mana hakiki itu ada sungguh. Bukan kata manifestasi ataupun ilusi ataupun sisi apalah. Yang maknanya gambaran adalah kepala. Tidak. Makhluk yang wujud. Nabi tengok mereka. Kita tak tahu. Tengok tak tengok. Mungkin kita tengok. Tapi dia berupa manusia. Kita nak kesan macam mana? Itu malaikat Jibril datang tadi. Jumpa Nabi SAW. Tak ada siapa kenal. Bila malaikat pergi, Nabi tanya. Siapa dia tadi? Tak kenal Rasulullah. Nak kata pengembara, tak ada pula kesan baju dia berdebu. Rambut dia kusut masai. Tak ada. Comel je orang. Kalau zaman kita ini okey lah. Turun kereta pakai ikon, mana ada debu. Ha. Ha. Tapi tak ada. Mana orang tengok, tapi tak nampak. Ada lagi lah cerita sahabat-sahabat tengok malaikat nantilah dalam siri-siri yang akan datang kita akan jumpa nanti insya-Allah. Baik. Buktinya betapa banyak makhluk lain dalam alam ini yang kita tak nampak. Sedangkan ianya memang wujud. Di antara benda yang kita tak nampak, nyawa kita sendiri lah. Anak cerita dekat baru ni, seorang guru Cina, non-Muslim, dia mari jumpa dengan bapa saya, rahimahullah. Dia kata, Tuan Guru ni ada Tuhan? Ada. Allah Tuhan kami. Dia kata kalau benda ada kita nak nampak, nak tengok. Kalau benda ada, kita mesti boleh tengok. Oh, kata dia Tuan Guru, logik awak tu kah? Awak rasa logik gitu ke? Kalau ada mesti nampak. Ya, baik. Dia bertanya, cikgu ni mati ke hidup? Cikgu ni mati ke hidup? Dia kata hidup lah boleh cakap ni. Ya, hidup dengan apa cikgu? Ini ayat. Ayat lawyer ni kena ada. Hidup dengan apa? Nyawa. Tunjukkan di mana nyawa awak. Dia pun fabuhital ladzi kafar, tercengang-cengang lah. Orang kata kebingungan lah puak kafir ni, tak tahu nak gimana. Kan. Dia ada benda-benda yang kita pakai logik. Dalam bab nak berhujah, berdebat. Ada benda kita guna dalil. Itu panggil kecerdikan akal dia panggil. Baik. Jadi walaupun kita tak nampak, kita kena yakin adanya malaikat. Sesungguhnya Nabi SAW telah melihat rupa asli Jibril AS sebanyak 2 kali. Nabi kita tengok Jibril 2 kali, rupa asli dia. Begitu juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhu telah melihat sebahagian daripada malaikat yang menyerupai manusia. Biasa malaikat ni, Jibril AS, kalau dia mari jumpa Nabi, dia akan berupa seorang sahabat nama dia Dihyatul Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Tulis nama ni. Dihyatul Kalbi. Dihyah ni comel orang. Mana kalau orang tengok ada Dihyah mari naik kuda dekat beriti kat rumah Nabi tu, malaikat.
Sahabat-sahabat rapat dia kenal dah. Dahyah mari tu, malaikat. Nah, itu dia punya watak. Malaikat dia tak jumpa pelik-pelik. Nah, kalau jin rupa dia pelik. Sebab itulah malaikat ni ikon kepada kecantikan. Oh, comel dia tu macam malaikat. Padahal dia tak tengok pun malaikat. Tapi gambaran dalam minda kita, malaikat comel. Oh, hodoh lah dia tu. Macam jin, macam hantu lah. Hati pun tak tengok juga. Takut gitu ya kita ni. Allahu Akbar. Baiklah. Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan dalam musnadnya daripada Abdullah bin Mas'ud katanya. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi walahu sittu mi'ati janah. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dengan rupanya yang asli mempunyai 600 keping sayap. 600 sayap. Sama tu. Setiap helai sayapnya memenuhi ufuk. Ish, besar Jibril ini. Kita tengok kapal terbang Boeing hop besar tu pun besar dah. Nah, besar. Kita duduk dalam kapal terbang tak rasa besar. Duduk luar, oh besar weh. Itu sayap-sayap kapal terbang, sayap malaikat ni satu sayap aja sedal ufuk. Gelap dia punya nu. Ufuk di langit, kaki langit kata orang. 600 sayap. Ada ini sahih. Allah Akbar. Jibril sudah tengok, Nabi kita sudah tengok malaikat Jibril 2 kali dengan rupanya yang asli. Sekali Nabi kita tengok ketika Isra' dan Mi'raj, sekali lagi ketika dia berada di bumi. Malaikat duduk di antara langit dengan bumi. Habis hal lain-lain dia mari berupa makhluk, dia berupa manusia ataupun apa cara yang Allah Taala hantar mari, kita kata wallahu alam. Baik. Telah sabit dalam hadis Jibril yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa Jibril alaihissalam datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyerupai seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya kesan kepenatan bermusafir, sedangkan tiada seorang pun dari kalangan sahabat mengenalinya. Kalau orang tempatan, kita kenal lah tak? Dia ni orang kampus seberah tu. Kenal lah Pak Cik ni, dia sebalik bukit tu rumah dia. Ni orang kampus tak kenal. Maknanya kalau orang Mekah tak kenal tu orang luar. Tapi kalau orang luar, orang panggil travel pada zaman tu mesti ada kesan-kesannya. Tapi tak ada kesan. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak kenal? Itu jadi masalah kita. Allahu Akbar. Itu dia panggil kita beriman kepada malaikat secara ijmali, secara umum. Maknanya kita beriman adanya malaikat. Malaikat ni makhluk Allah Ta'ala cipta hakiki, wujud sungguh. Bukannya alam fantasi, alam ilusi. Nah, alam minda saja adalah dia ada wujud di alam nyata, di alam dia. Wujud atas dunia di alam dia. Dan kerja dia hanya taat kepada Allah Ta'ala, menunggu arahan daripada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Tak ada pernah derhaka. Ada kan? Dengan cerita ni. Ada kan dalam cerita apa ni, Malaikat Azazil tu. Yang asalnya malaikat pergi jadi jin tu. Kita kata no, cerita tu tak betul. Tu cerita Israeliat. Tak usah duduk pakai lah. Tak betul. Kita pakai hak sohai-sohai sudahlah. Cari apa pelik-pelik kak. Baik. Sekarang kita berpindah kepada mencari beriman pada malaikat secara tafsili ataupun dia panggil secara lebih detail. Ada lagi belum lagi? Masih lagi dalam ijmali. Ijmali yang pertama mengakui kewujudan malaikat. Satu. Sekarang kita berpindah kepada ijmali yang kedua, iaitulah kedudukan malaikat di sisi Allah Azza wa Jalla. Kedudukan malaikat, makanatul malaikah indallah. Tulis itu. Makanatul malaikah indallah, kedudukan malaikat di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita kena meletakkan malaikat, tarah kedudukannya pada tempat yang telah Allah tentukan kepada mereka, pada tempat Allah tentukan pada mereka. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang diberi arahan tugas. Allah Ta'ala beri tugas pada dia.
Allah telah memuliakan mereka dengan mengangkat martabat kedudukan yang hampir dengannya. Malaikat ni dia punya pusat pentadbiran dia, perkampungan dia, dia punya taman dia di langit. Langit dia punya pusat pentadbiran, pusat kedudukan malaikat di langit. Sebab itulah kita dengar malaikat malam turun pagi. Malaikat pagi, malaikat malam mari petang. Naik pagi. Malaikat siang turun petang, turun petang naik malam. Jadi turun pagi naik petang. Allahu akbar. Jadi maknanya malaikat ni pusat pentadbiran di mana di langit. Kita manusia pusat kita di bumi. Tak payah lagi duduk di planet-planet ni buat susah aja. Hmm. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang diberi arahan tugas. Allah Ta'ala telah muliakan mereka dengan mengangkat martabat kedudukan yang hampir dengannya. Sebahagian daripada mereka menjadi utusan menyampaikan wahyu. Macam Jibril AS, kerja dia menurunkan wahyu. Mereka tidak berkuasa melakukan sesuatu perkara kecuali dengan kuasa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak memiliki kuasa untuk memberi manfaat atau memudaratkan diri mereka atau orang lain selain daripada kuasa yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya dia tak ada kuasa mutlak ikut dia nak bilang tak. Dia akan ikut arahan Allah Azza wa Jalla. Kerana itu tidak harus melakukan sebarang ibadat kepada mereka. Kita tak boleh sembah malaikat. Apa lagi menjadikan mereka memiliki beberapa sifat ketuhanan ar-rububiyah sebagaimana i'tikad orang-orang Nasrani terhadap Ruhul Qudus Jibril alaihissalam. Jadi Jibril alaihissalam dikata malaikat itu ada kuasa. Kita kata malaikat dia tak ada kuasa. Dia hanya menjalankan tugas. Dia menjalankan tugas. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya, wa qalu ittakhadhar rahmanu waladan subhanah bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Maksudnya dan mereka yang musyrik berkata, Allah yakni Ar-Rahman mempunyai anak. Hasya wa kalla. Busuknya mulut mereka menuduh Tuhan ada anak. Maha sucilah Allah. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu adalah hamba-hambanya yang dimuliakan. Siapa dia? Nasara kata Isa. Yahudi kata Uzair. Yahudi kata ya qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Wa qalatin nasara Isa. Semua itu karut belaka. Isa makhluk hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan. Bukan Tuhan dia. Bukan anak Tuhan. Dia hamba Allah Ta'ala. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu kerja malaikat. Surah Al-Anbiya 26-27. Dan firman Allah Ta'ala lagi. Tengok ni. Allah Ta'ala letak SOP kerja malaikat. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hak Tuhan perintah dia tak langgar. Hak Tuhan suruh dia buat. Itu kerja malaikat. Taat semata-mata. Taat semata-mata. Surah At-Tahrim ayat 6. Maka inilah tahap keimanan yang wajib ke atas setiap Muslim dan Muslimah. Tahap kita yang pertama, kita kena yakin malaikat ada. Tahap yang kedua, kita menghormati malaikat dengan kedudukan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Kita kata Alhamdulillah. Wajib ke atas mereka mempelajari dan mempercayainya, serta mereka tidak dimaafkan jika jahil tentang malaikat. Jangan main. Itu dia panggil secara ijmali al-imanu bil malaikati. Sekarang ni kita cuba berpindah kepada iman secara tafsili. Baik. Iman tafsili. Beriman dengan malaikat secara terperinci. Yang pertama, asal kejadian malaikat. Kita nak pergi kepada asal
aslul malaikat. Allah Ta'ala cipta dari apa? Allah Ta'ala menciptakan malaikat daripada cahaya, sebagaimana Allah menjadikan jin daripada api dan anak Adam manusia dari tanah. Malaikat telah dicipta sebelum dijadikan Adam, sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum." Maksud dianya, dijadikan malaikat daripada cahaya dan dijadikan jin daripada api yang menjulang, serta dijadikan manusia daripada benda yang disifatkan kepada kamu, iaitulah tanah, minat tin. Ish, ada tu orang duk baca qasidah tu. Alhamdulillahillazi iftataha hadzal wujuda bin nuril muhammadiyah. Allah Taala mula dunia dengan nur Muhammad. Nabi kita mari daripada nur, daripada cahaya. Kita kata hadis nur Muhammad itu tidak sahih. Hadis nur Muhammad itu tidak sahih. Jadi orang yang berpegang dengan dia banyaklah tersasarnya. Jadi kita pegang dengan dalam Al-Quran yang kita selalu baca surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi Allah Ta'ala sendiri sebut, Qul innama ana basyarum mislukum. Aku manusia seperti kamu. Mana jadi daripada aiman ini, daripada tanah. Nah, yang jadi daripada nur, iaitulah malaikat. Kemudian jin daripada api, kerana itu jin itu panas. Dan Allah Ta'ala ciptakan Adam daripada sifat yang diciptakan kepada kamu, iaitulah dari tanah. Hadis ini riwayat Muslim. Baik, satu, jelaslah kepada kita asal kejadian malaikat daripada cahaya, nur. Bila kita bincang dengan ahli sains, dipanggil saintis. Turun naik malaikat dari langit ke bumi bukannya dekat. Bukan dekat. Kita nak pergi Mekah pun 8 jam kapal terbang baru sampai. Malaikat dia pergi main-main ya, turun naik. Dia turun, dia lapor pada, ada peristiwa di bumi, dia buat naik, dia lapor pada Allah. Lepas tu langsung mari tanya pula, dia turun balik. Macam mana kelajuan malaikat? Jadi kata di para ahli sains, dikata sebagaimana lajunya cahaya, cahaya ni laju. Nah, sebab tu telah malaikat mari daripada cahaya, kita kata wallahu alam. Tapi bolehlah dia apa yang dicerita itu ada kaitan dengan cahaya. Wallahu alam. Baik. Kita berpindah kepada cara yang kedua, tafsili secara terperinci beriman pada malaikat, iaitulah berapakah bilangan malaikat? Berapakah bilangan malaikat? Malaikat ialah sejenis makhluk yang tidak terhingga banyaknya, tidak dapat dihitung bilangannya, kecuali Allah sahaja yang tahu. Malaikat pun tak ada orang pendaftaran. Tidak ada tempat seluas 4 jari di langit. 4 jari ni, 4 jari ni. Luah ni. Kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau sedang berdiri solat. 4 jari. Bukannya besar. Ruang 4 jari ada malaikat duduk solat situ. Masya Allah, tabarakallah. Nah. Di Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur. Apa dia Baitul Ma'mur ni, para pelajar? Baitul Ma'mur ni macam Kaabah di bumi. Mana kalau di bumi ni, di bumi ada Kaabah. Sini ada Kaabah. Bertentang dengan dia, di langit tu ada Baitul Ma'mur. Di bumi ada Kaabah, di langit tu ada Baitul Ma'mur. Siapa dia tawaf di Baitul Ma'mur? Siapa dia tawaf tu? Dengar ni, tengok hadis. Di Baitul Ma'mur yang terletak di langit yang ketujuh, 70,000 malaikat masuk setiap hari. Masuk tawaf. Dia punya kota dia 70,000 bilangan malaikat. Kemudian, mereka yang telah masuk ke dalamnya tidak dapat kembali lagi untuk masukinya kerana bilangannya terlalu ramai. Maknanya setiap hari 70,000 malaikat.
Nah, itulah. Homo dunia ni berapa ribu tahun dah. Berapa ribu tahun dah homo dunia ni. Kalau kita boleh pergi haji, apa dia ni, sekali seumur hidup, sama juga malaikat pun boleh pergi tawaf di Baitul Ma'mur sekali seumur hidup. Allahu Akbar. Betapa ramainya bilangan malaikatul kiram. Betapa ramainya bilangan para malaikat. Ah. Pada hari kiamat nanti, akan dibawa neraka yang mempunyai 70,000 tali penarik. Neraka ada tali penarik dia 70,000 dan setiap tali ditarik oleh 70,000 malaikat. Mari kita main matematik sikit. 70,000 tali ditarik oleh 70,000 malaikat. Jadi berapa tuan-tuan? Banyak cikgu matematik tu, cepat sikit. Eh, berapa? 70,000 kali 70,000. Berapa jadi? 4 juta ke berapa ni? Berapa ni? Banyak. Yang betulnya bilangan dia tu banyak. Tu satu tali 70,000 kat tali 70,000 malaikat tarik. Allahu Akbar. Jadi 44,9 trilion. Ha. Tu hak tarik neraka baru tahu. Patut kerja lagi. Neraka ada berapa? Pintu neraka ada 7. Wallahu a'lam. Masya-Allah tabarakallah. Hmm. Allahu Akbar. Ramainya malaikat. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tiada yang mengetahui tentera malaikat. Malaikat Tuhanmu, malaikat Allah Ta'ala saja tahu. Yang tahunya siapa? Allah Ta'ala tahu berapa bilangan malaikat. Kita tak tahu. Kita tahu ramai. Sudahlah. Yakin. Yakin cukup. Tak payah duduk cakap banyak. Ha. Surah Al-Muddathir ayat 31. Tersebut adalah hadis Nabi SAW. At-tatis sama'u wa haqqalaha antu itta. Payah tu. Dia boleh baca ni bijak. Ma fiha mawdi'u qadamin illa alaihi malakun sajidun wa raki'un. Langit berbunyi dan memang patut ia berbunyi. Langit berbunyi dan memang patut ia berbunyi. Tiada tempat sebesar tapak kaki. Betul lah, 4 jari. Nabi sebut. Melainkan ada di situ malaikat yang sedang sujud atau rukuk. Nah, itu dipanggil ramainya malaikat. Tadi, Baitul Ma'mur tadi, ni hadis dia. Sabda Nabi SAW tentang Baitul Ma'mur, yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin la ya'uduna ilai abadan. Allah. 70,000 malaikat masuk setiap hari ke dalam Baitul Ma'mur. Kemudian mereka yang telah masuk tidak akan kembali lagi ke tempat itu. Hak masuk dah, tak masuk dah. Dalam bahasa kita sekarang ni dia panggil kota hanya sekali seumur hidup. Kota dia sekali seumur hidup. Allahu Akbar. Kota dia panggil kota. Jadi kita ini tak pelik lah. Nah, kalau malaikat ada kota haji, kita ada kota juga. Yalah, sabarlah. Ramai. Anda pergi muzakarah haji ya, malam Sabtu yang lepas. Mengikuti muzakarah haji kebangsaan. Yang mendaftar nak naik haji saja berapa ratus ribu orang. Ramai. Sebab tu lah nak tengok orang lari pergi DIY tu, lari. Tak kira lah, asalkan boleh haji. Terbimbing ke tak terbimbing ke, langgar aturan ke tak langgar ke, jalan je. Kita tak menggalakkan. Tapi dah orang pergi, dia pergi. Kita nak kata apa. Baik. Hadis malaikat 70,000 ni rawahul Bukhari wa Muslim. Nah. Sabda Nabi SAW, yu'ta bi jahannam yawma izin laha sab'una alfa zimam. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Pada hari kiamat nanti akan dibawa neraka jahannam yang mempunyai 70,000 tali penarik. Dan setiap tali itu ditarik oleh 70,000 malaikat. Hadzal hadis rawahu Muslim.
Dengan ini jelaslah kepada kita betapa banyaknya bilangan malaikat. Bilangan mereka yang menarik sebuah neraka saja 4.900 juta malaikat. Bagaimana dengan bilangan malaikat yang lain? Maha suci Allah yang telah mencipta malaikat dan mengetahui bilangannya. Subhanallah. Perkara yang ketiga, pendetailan yang ketiga, nama-nama malaikat. Nah, kita nak kenal nama malaikat pula deh, insya-Allah. Kita wajib beriman dengan malaikat yang telah disebut nama mereka oleh Allah dalam Al-Quran dan disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Yang teragungnya 3 nama. Yang teragungnya ada 3 nama. Yang pertama Jibril ataupun Jibrail. Jibril atau Jibrail. Jibril, Jibrail. Dia adalah Ruhul Qudus. Ruhul Qudus yang menurunkan wahyu. Dan dengan wahyu yang diturunkan ke atas Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, ini telah dapat menghidupkan hati-hati manusia. Itu dia panggil ruh yang suci. Siapa dia? Jibril atau Jibril alaihi salam. Satu. Yang kedua, Mikail. Mikail. Dinamakan juga dengan Mikail. Mikal. Dalam Quran kata Mikal. Mikail. Mikal. Mari manusia lah ni dia tukar nama jadi Michael. Allahu Akbar. Ni orang Melayu pula ni bahasa minat ke nama pelik-peliknya ada nama Mikal. Kan? Mika gua tu Mika gua ni. Kata nak jadi malaikat kau anakmu ni. Tuan-tuan dan puan-puan ada anak cari nama orang lah. So sudah mau malaikat lah pelik lah. Nama banyak-banyak cari waktu lah dia. Allahu Akbar. Suka kita ni boleh nama pelik di. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Mikail ataupun Mikal. Dia telah ditugaskan menurunkan hujan yang menghidupkan bumi dan membawanya ke tempat yang telah diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tengok Jibril menghidupkan hati, Mikail menghidupkan bumi. Jadi oleh kerana manusia ni duduk atas bumi, maka kita perlu kepada menghidupkan bumi untuk makanan. Adalah hadis, tapi saya panjang. Kalau kita hurai satu-satu, dia panggil satu-satu apa ni, fakrah ni panjang cerita. Ada satu masa dalam hadis sahih ni, Nabi cerita tentang orang ni duduk apa ni, duduk di tepi padang dekat kebun dia, tiba-tiba dia tengok gelap di langit, gelap awan. Nampak nak hujan lah. Jadi awan tu mari berarak, mari. Tiba-tiba dia dengar suara dalam awan. Isqi zar'a fulan. Membawa air ni, air dalam awan ni pergi siram ataupun jirus. Kebun fulan. Pergi jirus kebun dia. Jadi si pendengar tadi kagumlah, siapa dia lah fulan ni. Sampai suara dalam awan bercakap sebut nama dia. Dia pun ikut awan tu. Ikut awan berjalan sampai turun hujan. Bila turun hujan, Masya Allah, hujan tu turun dalam kebun seorang laki-laki yang sedang menyangkul air, buat batas nak simpan air. Dia pergi salam. Bagi salam, sebut nama kawan tu. Waalaikumsalam. Siapa awak? Tak kenal ni. Tiba-tiba awak boleh sebut nama saya ni, pelik. Tengok. Mu boleh sebut nama saya? Ajaib, wallah, dia kata. Dia kata, dia pun cerita apa yang berlaku. Dia kata, aku dengar malaikat ni. Malaikat sebut namamu. Jadi aku sebut namamu. Terkejut dia. Kemudian dia tanya. Yang pentingnya kita nak syahidnya kepada apa ni, malaikat tu dia akan bawa pergi, dia bawa pergi tempat yang diarahkan oleh
oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin, lepas tu dia tanyalah, apa kelebihan awak sebenarnya? Apa kelebihanmu? Siapa malaikat ni bawa bajet awak mari tok di kebun ni, dia pun ceritalah. Setiap kali dia terima apa ni hasil bumi ni, dia bagi tiga. 1/3 dikembalikan ke bumi jadi benih. 1/3 dia simpan untuk dia makan, keluarga dia. 1/3 lagi dia sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Oh, dia kata Masya Allah sampai berkat begini sekali di. Namun kau disebut dalam awan oleh malaikat. Malaikat tu melintasi kebun orang lain tu. Pergi siram ke kebun kawan tu. Alhamdulillah. Baik. Artinya kata-kata kalau kita panjang cerita malaikat ni memang boleh panjangkan. Tapi tak apalah. Tuan-tuan boleh dengar dulu. Nak panjang kita baca semula. InsyaAllah dalam mungkinlah satu hari nanti kita akan baca kita rukun iman yang panjang-panjang. Bismillah azza wajalla. Yang ketiga, Israfil. Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala yang dengannya berakhirlah kehidupan dunia dan bermulalah kehidupan akhirat yang akan menghidupkan semua jasad. Pasal itulah Nabi sebut dalam hadis, macam mana kamu semua boleh relax sedangkan sahibul qarna maknanya Israfil sedang memegang dia punya trompet, dia punya serunai sudah dipegang. Apa ni? Dia duk pegang dia punya serunai. Tengok dalam hadis ni. Dia kata kaifa an'amu wa qadil taqama sahibul qarnil qarna. Jadi uh, macam mana kita nak apa ni bermewah-mewah dengan nikmat yang kita ada ni sedangkan sahibul qarni mana malaikat Israfil yang pegang dia punya serunai itu sudah pegang. Sekarang ni serunai ada di tangan malaikat. Wa asgha sam'ahu yanzur mata yu'mar. Telinga dia duduk dengar bila Allah Taala perintah. Tiup, selalu mati habis orang. Tengok Nabi kata ya Allah ya Allah. Hadis ini rawahu apa ni Imam Ahmad dalam Musnad dengan sanad yang sahih. Baiklah. Saya anda yakin tuan-tuan seronok dengan cerita malaikat tapi kita masa tidak ada cukup. Cuma kenapa tiga ya ada? Mana lagi? Apa ni Israel apa lagi jadi banyak lagi. Yang penting tiga ni malaikat ni ada. Kan dalam Quran kata wa man yakfur apa ni beriman dengan malaikat yang Allah Taala sebut siapa yang kufur dengan Allah Taala tu. Mana ayat ni? Maka orang itu dikira tidak beriman kepada Allah Taala. Nah ni dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 98, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwul kafirin. Allah Taala sebut nama dia Jibril dan Mikail atau Mikail sudah disebut nama. Ada pun nama-nama lain tu macam Raqib, Atid, apa ni Malakul Maut. Itu semua tu nama dia ke ataupun sifat dia, sifat malaikat Malakul Maut, kerja dia menarik nyawa. Jadi kita bahas panjanglah dalam tajuk lain. Yang penting dalam ni dia tak sebut. Dia sebut yang asas yang ada, yang besar yang ada dalam dalil Quran dengan sunnah yang ada itu. Wallahu alam. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada beriman yang keempat, sifat-sifat malaikat. Oh, apa dia sifat malaikat ni? Panjang pula sifat malaikat ni. Jadi sifat-sifat malaikat ni panjang, tugas-tugas malaikat juga panjang. Jadi kita break setakat itu dulu lah, insya-Allah. Jadi sekarang ni waktu sesi perbincangan ataupun tanya jawab ataupun bual bicara dipersilakan kepada para jemaah. Saya kembalikan kepada moderator kita Ustaz Reza untuk uh, perbincangan. Fadal. Baik, Alhamdulillah, Barakallahu Fiik. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Datuk. Ah, memang seronok perbincangan malaikat ni, jarang-jarang kita dengar. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, siapa yang ada pertanyaan, boleh terus rasanya onkan mic di dalam Zoom ataupun ah, inbox di dalam Zoom jika ada.
perbincangan nak dia panggil apa? Berbicara dengan Datuk. Ada tak ada? Ya orang ni nak minta buat doa Zar. Nak doa macam nak jumpa malaikat. Siapa dia nak doa jumpa malaikat? Malaikat maut. Ana kalau di Mekah lah biasa jemaah haji ni dia mari tanya dia kata ustaz. Tadi saya tengok dekat lift tadi, oh comel orang. Hmm. Cantik orangnya, bau wangi. Bagi anaknya dia nak suruh kita endorse lah dia tengok malaikat itu. Itu Allah. cerita jemaah haji ni pelik-pelik dia. Kan? Dia suka. Suka cari malaikat. Dia kata, oh awak tengok malaikat tu. Hmm. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita yakin malaikat ada dengan kita, ada sekali dengan kita. Tengok dalam hadis kelebihan menuntut ilmu. Ingat tak? Hmm. Nabi SAW kata apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul mana-mana kaum di rumah Allah Ta'ala. Yatluna kitab Allah baca Quran. Wa yatadarasuna bainahum. Mereka duduk bermudarasah, duduk berulang kaji, belajar Al-Quran. Illa nazalat alihimus sakinah. Allah Ta'ala turunkan ketenangan. Ha. Wa ghasyiathumur rahmah. Rahmat melingkungi majlis ilmu kita. Wa haffathumul malaikatu. Malaikat ada sekali dengan kita. Cuma Hmm. tadilah malaikat ni makhluk yang kita beriman tanpa tengok dia. Makhluk yang kita beriman tak pun kita tengok. Kalau kita boleh Hmm. tengok, Allah suka kita. Saya asyik duduk selfie dengan malaikat. Tak tengok dah ustaz ngajar kat depan. Ustaz Reza ngajar depan. Apa ni? Kejap-kejap selfie, kejap selfie sebab dia tengok malaikat belah dia. Jadi Allah Hmm. Ta'ala Maha Kaya. Perkara-perkara keimanan itu kita beriman kepada Allah Ta'ala. Kita beriman adanya malaikat tanpa kita tengok malaikat. Naam. Jadi kalau ada orang kata dia nampak malaikat, macam mana tu? Pasal kita dah beriman benda tu tak boleh dilihat. Dah ada kan dalam hadis kelebihan surah Al-Kahfi tu ingat tak? Mhm. Yang sahabat tu baca surah Al-Kahfi pada malam tu, tiba-tiba kuda dia bertempik. Kek bunyi. Dia makin dia kuat baca makin kuat. Jadi bila sahabat pergi tanya esok kenapa bunyi tu? Dia kata eh, malaikat datang tu. Malaikat Hmm. datang. Jadi hayawan kuda tu nampak. Kuda tu Hmm. nampak. Orang pun boleh nampak sebenarnya. Ada je orang-orang yang Allah Ta'ala buka kepada dia nampak malaikat. Tapi tak tahulah. Biasanya kalau nampak pun dengan rupa manusia. Bukan rupa yang asli. Bukan Rupa yang rupa asli hakiki tu lah. Nabi SAW. Nabi pun tengok 2 kali je. Hmm. Sepanjang Nabi kita berada di alam dunia. Hmm. 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 Alright, Masya Allah. Jadi, ialah orang macam excited kalau nampak muka lain sikit. Betul di Mekah pula. Wangi. Tapi kalau Kan? nampak di KLCC, dia tak rasalah orang tu malaikat. Ada. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, dia rasa malaikat mungkin. Ah. Ah, Lebih kurang begitulah. Okeylah. Uh, Kalau tak ada dah kita break dulu. Kan? InsyaAllah lah begitulah. Tapi kita boleh jadi lebih baik daripada malaikat itu ya. Sebab malaikat dia tak ada nafsu. Hmm. Kalau dia baik pun kita tidak pelik dengan dia. Ha. Hmm. Orang yang tak berlawan, kalau dia menang pun tak ada pelik. Kita yang Betul. berlawan dengan nafsu ni yang kita lawan nafsu lagi, lawan syaitan. Dia tak Hmm. ada apa-apa lawan. Hmm. Syaitan pun tak kacau dia. Hmm. 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 Ya, betul. Jadi sebab itulah dalam syurga nanti siapa lebih hebat, malaikat ke manusia? Mungkin kalau ada dalam perbincangan di sini ada, kalau tak ada mungkin Hmm. kita boleh tambah-tambah kot insya-Allah dalam siri-siri lain lah. Macam orang masuk dalam syurga, wanita-wanita kita ni insya-Allah lah kita doakan semua isteri-isteri isteri kita, isteri kan kena marah pula. Satu je. Isteri kita semua ni dah insya-Allah dan muslimat-muslimat yang ada ni di alam nyata di alam maya kita ni insya-Allah kita doakan semuanya ahli syurga. Bila masuk dalam syurga Hmm. nanti puan-puan akan tercabar dengan bidadari. Tapi Hmm. walau macam mana pun bidadari itu Allah Taala ciptakan satu makhluk yang menjadi juru khidmat dalam dalam di alam itu tapi dia tak melalui proses taklif macam kita. Jadi sudah pasti puan, hajah, kakak, kak Awel semua ni lebih tinggi darjat. Ah, jangan duk InsyaAllah. jangan duk jealous dengan Allah. Allah. Ni ada Oh, cerita iya. orang cemburu buta ni kata. Dia ni kalau tak masuk syurga pun tak apa. Sebab apa? Sebab dalam syurga nanti suami dia ada bini lain. Eh, Hmm.
Kata jangan tolu bercakap macam ni. Ada lagi cerita nakal dia. Cerita nakal ni Hmm. dia kata orang gila jadi ketua. Yang Ustaz Reza, Hmm. dia gila jadi ketua. Jadi orang tanya dia, bang, kalau abang ni masuk dalam surga tak dia jadi ketua? Dalam neraka jadi ketua? Neraka pun tak apa. Allah. Yang penting dia nak jadi ketua. Kita Nak juga. kata, hah? Nak juga jadi Banyaklah. ketua. Eh? Nak juga jadi ketua. Ya, itulah. Nauzubillah lah. Kita kata ini kita cerita tolu tapi ialah gitulah cerita manusia ni wallahu alam. Tu ada Jadi soalan satu Datuk dia ada tanya lagi. tu di syurga dan neraka hanya akan diisi dengan manusia dan jin. Malaikat apa posisi mereka? Maksudnya di mana mereka? Malaikat dia lah ni budaya syurga dah dia, tak ada masalah Hmm. dia. Hmm. 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 Jadi dia tak ada taklif. Dia tidak dihisap. Dia tak ada taklif. Hmm. Kerja dia dah duk gimari-gimari. Cumanya penciptaan malaikat ni Datuk macam kita tengok apa manusia dia beranak daripada dua dua manusia berkembang. Mhm. Malaikat ni adakah Allah Subhanahu Wa Taala dia ciptakan sekedebuk dengan jumlah yang begitu banyak ataupun dia tak membiak Datuk kan? Dia tak ada membiak dah. Pasal tak kahwin. Tuhan cipta sekaligus ke dia cipta berperingkat kita kata wallahu alam Okey, tapi dia tak ada kahwin. tak kahwin. Dia tak ada sibuk-sibuk nak cari jawab mana nak kahwin tak ada. Hmm. Hmm. Adakah bidadari juga dari ciptaan Allah berasal dari cahaya? Hmm. Bidadari wallahu alam tapi itu satu makhluk khas yang Allah Taala ciptakan Hmm. untuk menemani orang-orang dalam syurga. Nah, Masya Allah. Untuk perempuan juga perempuan bidadara. bidadara tak ada. Ni ada orang Okey. tanya dia kata laki-laki dapat bidadari, orang perempuan dapat bidadara ke? Nah, Hmm. tak ada bidadara. Orang perempuan ada naluri dia sendiri. Dia Hmm. suka kepada perhiasan. Oh, dalam syurga dia boleh barang mah bukannya main-main. Hmm. Dia semua benda dia pakai temah belaka, kain sutera comel-comel. Beg dia Hmm. tu entah apa nama. Jadi kita kata adalah perkara yang Allah Taala imbangkan di antara wanita dengan laki-laki. Hmm. Itu maknanya kita tak sedut fikir sekarang ni. Yang kita kena fikir tuan-tuan dan puan-puan sekarang, bagaimana nak sampai syurga? Itu yang Hmm. kita kena fikir. Hmm. Ya ada setengah orang ni fikir banyak-banyak sangat. Oh, macam mana Hmm. laki-laki dapat bidadari? Kami dapat apa? Bidadara? Tak ada. Jadi Allah Taala akan tentukanlah wallahu a'lam. Naam. Baik, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi pengajian rukun iman kita. Pengajian yang Alhamdulillah sangat menarik, sangat seronok untuk keyakinan kita. Terima kasih kepada Datuk. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para hadirin dan hadirat yang berada bersama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat yang banyak kepada kita. Terima kasih. Jazakumullahu khaira. Sehingga bertemu pada pengajian yang akan datang. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.